Dia pangkah je balik, start dia balik. Buka apa ni? Sliding. Kat mana tadi berhenti dia? Kat Facebook. Sian orang. Sian. Itulah. Suruh datang tak nak. Korang marah. Ni semua tak ada Allah, Ustaz. Qadar Allah. Kat sini saya nak cerita lagi tentang tak ada Allah. Saya nak cerita lagi. Tak dapat lagi? Masih rolling lagi? TikTok pun sama? Kan okey dia punya ni. Ha? Okey? Ha? Cakap dia terang, tak dengar. Saya tanya ni okey tak? Benda dengar. Bukan kita. Alamak ai. Lain macam pula ni Ustaz. Dah kata nak pergi praktikal. Uh, 138 edisi yang kedua. 135 133. Edisi yang 132. Edisi kedua 138. Edisi pertama 133. Subhanallah. Macam ni okey? Okey. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, baik. Okey, yang 138 ni standby. Jadi saya syarah. Buka buku surat tu dulu. Baik. Lepas ni semua kena buat kitab. Biasa buka muka surat. Buka surat, lepas tu cantik tepi. Pusat bila? Syarah mana? Kita akan buka ikut muka surat tu. Betul? Betul. Dan yang kedua, nanti minta tolong semua yang ikut pengajian. Saya dah, tiap hari kan saya kata saya dah bincang dengan Dr. Syukri untuk daurah nanti. Kita akan ada sehari nanti insyaAllah, daripada pagi sampai petang. Ada sesi 1, 2, 3. Dan sesi itu semuanya soalan. Jadi minta jemaah sekalian sediakan soalan bagi kat saya. Kita akan susun soalan tu bersandarkan perbahasan. Jangan soalan rumah tangga pula. Itu tanya boleh tak masalah, tapi kita tanya fokus pada perbahasan. Boleh juga dikaitkan dengan kehidupan dalam sana. Cuma fokus pada soalan mungkin bab sejarah. Sebenarnya tanya. Cara nak tanya soalan simple. Apa yang dipersoalkan? Biasa menjadi persoalan tentang perbahasan akidah ni, senaraikan balik. Okay? Bab sejarah kita senaraikan. Kalau nak minta detail cerita tentang bagaimana peralihan daripada Abbasiyah kepada Muawiyah, contoh, kan? Kalau nak tengok peralihan daripada bagaimana ada orang kata Mu'tazilah, dulu Al-Imam Hasan Al-Asy'ari ini dikaitkan dengan Mu'tazilah. Kan? Yalah, ini pun on off. Tak apa nanti. Boleh dengar kan? Itu secara bina soalan. Bina soalan daripada pembelajaran kita. Pembelajaran kita disusun soalan seboleh yang mungkin lah. Tak ada masalah. Dan kita akan aturkan. Dan Tuan Guru kata sebab dia akan rujuk pada soalan nanti. Sebab kita dah bahaskan Alhamdulillah. Dah diperincikan perbahasan. Jadi tidak akan pergi pada word by word lagi dah. Sebab kita dah bahaskan panjang. Alhamdulillah. Dan kita syukur, Alhamdulillah, pengajian ni secara biasa jumpa peribadi dan tak ada lagi soalan ataupun sangkaan yang Tuan Guru lontarkan. Kan? Sebab beliau memperhati perbahasan ni kan. So far, Alhamdulillah, syukurlah okey. Semua okey perjalanan. Tinggal lagi kita nak susun persoalan-persoalan yang kita boleh lontarkan nanti pada sesi pengijazahan nanti sijil tentang tauhid. Baik. Okey, berbalik kepada perbahasan kita tadi. Tentang nikmat tadi. Berhentikan nikmat kan? Baik. Khair. Bila melihat dengan perbahasan tentang
iman, di situ akan datang satu perbahasan yang datangnya dipanggil kebijaksanaan. Allah akan bagi kebijaksanaan apabila kita mula menjadikan iman sebagai sandaran. Contoh dalam bab nikmat. Kita faham nikmat, kita yakin nikmat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tidak letak pada selainnya. Dan Allah jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk dapat nikmat. Memang wasilah untuk nikmat. Yang tiada mudarat, kemudian tiada kerugian, tiada penganiayaan, segala hajat dikabulkan. Kalau benda ni difahami, maka tak timbul persoalan tentang permasalahan kehidupan. Itu saya bawa kepada tamsilan peperiksaan. Exam. Sila huraikan sejarah kewujudan orientalis. Contoh orientalis, romanticism, romantik. Kita pun soal, kenapa soalan ni macam ni? Kita soalan. Itu nama soalan. Kita jangan soal balik soalan tu. Soalan tu yang soal kita. Kau jawab. Faham? Allah jadikan kesusahan tu sebagai soalan kan? Kenapa susah ya? Jawab balik, kau soal balik susah tu kenapa? Dah ditemukan, tak faham peranan. Sendiri tak faham. Hilanglah nikmat. Kau ikutkan semua boleh jadi nikmat. Tapi padanya itu bila tak ada kefahaman, maka hilang kenikmatan. Baik. Maka di situ jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Kita lihat di sini. Nikmat adalah nikmat adalah letak pada ketaatan melalui jalan susah dan senang. Atau melalui soalan susah dan senang. Maka ketika datang soalan susah dan senang, apa nak jawab dulu kat sini? Apa nak jawab kat sini? Apa jawapan kat sini? Soalan susah. Okey, soalan apa ni? Kata susah. Apa yang kita nak jawab susah? Jawab dengan apa? Dah boleh. Jawablah dengan taat. Itulah jawapan dia selalu. Faham? Jawab dengan ketaatan. Sebab saya tunjukkan kat sini. Kan? Jawab. Kita tumpu kat sini. Ketaatan itulah akan datangnya kefahaman. Ketaatan itulah datangnya tentang mesti nak faham ini. Sebelum nak faham, mestilah yakin dulu. Okey, bab yakin ni, tengok muka surat 138. Dalam sifat Allah, bab yakin mesti kena faham begini ya. Yakin mesti melalui jalan ilmu. Yakin, bab yakin ni, perbincangan yakin tidak ada pada selain Allah. Yakin mesti kepada Allah. Nak jawab soalan susah, senang, mesti pertama yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Okay, yakin kepada Allah bukan sekadar sebutan. Tapi ia mesti datang dengan tindakan. Tindakan apa? Talabil ilm. Menuntut ilmu. Ilmu tentang apa? Bab yakin ni, itulah belajar tentang sifat wajib, mustahil dan harus. Ini mesti dikuasai jemaah sekalian. Mau tidak mau, ia mesti dikunyah, rapat, hancur, lumat dalam hati. Kalaupun tidak apa secara susunan. Ya? Okey. Baik. Apa masalah dia? Lain tak apa. Tak. Kat TikTok okey. Lag juga. Dari mula tadi tak? Dari mula. Dari mula tadi. On off pula tu. Kita take fast sekejap sekejap. Siaplah. Ending balik.
Tak boleh. Dah okey boleh dah. Okey. 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 Boleh? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik. Subhanallah. Baik. Dah. Baik. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Berbalik kepada perbahasan kita, nikmat. Okey. Allah jadikan dunia ini wasilah tau. Bila mengaji tauhid, kita bila nampak mengenal Allah. Bila sudah mengenal Allah, kita akan mengenal bahawasanya Allah Ta'ala itu sifatnya sempurna. Dengan sifat kesempurnaannya itu, tidak menjadikan suatu perkara itu untuk membebankan, menzalimi hamba-hamba. Tidak. Tidak Allah jadikan nikmat satu perkara itu tiada padanya nikmat. Semuanya itu nikmat. Cuma ada takdir padanya itu, takdir baik dan buruk itu berlaku pada perbahasan susah dan senang. Kena faham ke situ. Itu kita belajar beriman dengan takdir baik dan buruk itu. Bukan kata tak ada susah, senang semua. Tidak. Dia ada susah dan senang. Namun bicara kita sekarang tentang nikmat. Di situ datang perbahasan wasilah untuk nikmat itu, penghubung kepada nikmat yang mana hanya nikmat ini saja sebenarnya yang ada di dunia ini, dan Allah jadikan dunia ini memang wasilah nikmat. Dan nikmat itu mestilah kita jaga, itu dipanggil jangan kufur nikmat. Kita nak jaga nikmat dengan apa? Dengan ketaatan. Maka nikmat dengan ketaatan itu Allah akan cuba kepada kita dua takdir. Yakni takdir susah, takdir senang. Ini pasti berlaku. Dan tak akan berhenti sampai mati. Okay. Soalan. Susah, senang itu adalah soalan. Ataupun masail. Ataupun ujian. Ataupun cobaan. Bila datang soalan susah dan senang, jangan disoal susah, jangan dikaji pasal susah itu. Yang nak dikaji jawapan dia. Faham? Jangan kaji soalan dia. Tapi kita faham soalan tu tentang apa. Oh, soalan ni tentang susah. Okey, faham. Jangan dikaji susah tu bagaimana. Maka susah itu mestilah dijawab dengan ketaatan, no kompromi. Sebab kita nak pergi kenikmatan. Sebab kalau tak pergi jalan ketaatan, kita tak akan dapat kenikmatan itu. Wallahi jemaah sekalian. Dan nikmat itulah rasa nikmat. Rasa nikmat. Nikmat bukan kebendaan. Nikmat adalah perasaan yang bersifat yang tersembunyi, yang abstrak. Ya. Jadi, bila susah dan kita taat, apakah yang wujud pada ketaatan? Kefahaman. Sebab tu kena ada ilmu ni. Faham. Faham jawapan. Memang asal kita faham soalan. Soalan kita dah faham. Ni takdir. Dah faham lah tu. Tak payah kaji detail-detail. Tak payah kita pening-pening. Kita kena cepat. Sebab soalan banyak ni. Boleh faham soalan banyak ni? Masa 3 jam je. Jawab. Kau genuh soalan tu. Apa hal ni? Saya tengah buat analisis soalan, Ustaz kata. Soalan ada 20 soalan kau kena jawab ni. Jadi jangan stuck dekat soalan lama-lama. Move kepada jawapan. Ni soalan ni nak jawab apa? Ni soalan ni nak jawab apa? Apa jawapan? Dan jawapan itu terletak pada satu saja. Ketaatan. Khalas. Taat tu bagaimana? Bermula dengan kefahaman. Nak membina ketaatan mesti kefahaman. Kefahaman apa yang mesti dibina terlebih dahulu? Membina keyakinan. Keyakinan tentang siapa? Keyakinan tentang Allah.
Yakin ni susah, amat susah. Tak cakap senang. Sebab tu yakin inilah perjalanan yang panjang. Yakin ni perjalanan panjang. Dan orang kaitkan yakin ni pada perkahwinan. Bagi contoh, perkahwinan adalah ibadah yang panjang. Sebab apa ibadah tu panjang? Sebab nak yakin. Sebab salah hari bulan, lama hilang keyakinan. Tawati. 20 tahun, lama-lama tinggal hampas je. Dah tak nak buat baik dah. You tak yakin selama hari ni you buat untuk kebaikan? Tak yakin ke? Itu kata ibadah panjang tu. Bukan ibadah yang sekadar kita nampak perbuatan. Perbuatan tu mesti diterjemahkan. Tak ada persoalan dah perbuatan. Tapi persoalan yang timbul adalah kefahaman. You faham tak apa yang buat? Sebab apa tak faham? Sebab tak yakin. Tu je lah. Sebab apa tak yakin? Sebab tidak melalui proses pembelajaran memahami tentang Tuhan. Tentang Allah. Itu mesti melalui sifat wajib, mustahil dan harus. Mesti. Mesti. Ya, inilah susu galuh yang telah disepakati oleh Al-Sunnah wal Jamaah. Yang mana perjalanan sejarahnya bukan 10 tahun, bukannya 100 tahun, tapi 1000 tahun dah. Established. Since Nabi. Since zaman Nabi dah. Sebab kita kaitkan dengan ulama salaf. Imam Abu Hanifah pun mensyarahkan tentang sifat wujud. Kan? Dan seterusnya. Kurun ke-9. 800 tahun tu Imam Sanusi. Allah Ta'ala takdirkan untuk enhancekan balik. Mujaddid. Yang memperbarui balik perbahasan tentang akidah. Tentang tauhid. Yang ini membawa perbahasan tauhid formalistik. Dipanggilkan dalam perbahasan ada tauhid formalistik. Muskab apa tu tauhid formalistik? Cuba cari muskab apa? Kan? Ada tak jumpa? Sudah. Mana sudah tauhid formalistik pula nak kena cari ni. Aduh. Jenuh katanya. Muskab apa tauhid formalistik? Kurung ke-9. Dekat bahagian mana? Yang dinamakan tauhid formalistik tu. Dekat bahagian mana? Ada yang jumpa? Saya jumpa kalimah saja. Cuba cari kat mana usaha apa. Pengalalan tak silap. Sebab siapa jumpa dapat makan percuma. Saya jumpa dulu. Tengok. 53. Saya dapat makan percuma dulu. 53 edisi kedua. 48 edisi yang pertama. Tauhid formalistik biasakan sebut tu. Ini yang dikenal kemudian dengan nama sifat 20. Kemudiannya dengan nama sifat 20. Di sini keyakinan ini yakin ni mesti bahasnya bab tauhid. Yakin tauhid. Percaya boleh pada benda. Percaya kita boleh cerita pada situasi. Percaya. Tapi bila pergi kepada confident, yakin itu bukan lagi tentang benda. Yakin itu telah pergi kepada tentang pegangan. Yang ni pegangan tentang yang menciptakan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Sebab tu iman itu bukan sekadar percaya, tapi yakin. Dipanggil membenarkan. Tasdiqu bil qalbi. Tauhid bicara soal yakin. Itu tauhid formalistik. Usaha apa? 48. Ingat. Maka sebab kita nak menjawab soalan kehidupan, itu soalannya susah dan senang. So kita kena mula faham tentang yakin. Sebab nak jawab kena yakin. Yakin tentang siapa? Tentang Allah. Bukan yakin susah tu kita boleh selesaikan. Salah kita letak kefahaman kita boleh selesaikan. Tak boleh. Di sinilah dalam muka surat 138 tadi, perbahasan qiyamu ta'ala binafsi. Cuba lihat di situ. Perbahasan yang mana pada muka surat 139 itu,
dan surah Al-Fatir ayat 15. Yang mana Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dan segala perkara, sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Nampak? Maka di sini datang perbahasan kalau nak kaitkan hadis kursi. Ana inda zonni abdi bi. Ana inda zonni abdi bi. Ini saya telah bincang pada fasa fatona. Batu kaji pengajian, kaji jawapan, jangan sibuk kaji masalah. Kalau kaji masalah, kita tak akan jumpa jawapan. Kalau kaji pengajian, kita akan nampak. Pengajian membincangkan ana inda zonni abdi bi. Abdi bi itu, sebab dalam perbahasan ini, kita kena faham. Bila melibatkan faham dan perlukan yakin, maka di sini datang perbahasan akal fikiran. Memang ini wasilah untuk memahami dan meyakini, tapi akal fikiran ini mesti bersumberkan kepada zikir, iaitu hati. Dia panggil fikir zikir. Dua-dua ini mesti bersangkutan dan berserta. Dia tidak boleh berbeza. Apa kaitan tadi? Ana inda zonni abdi bi. Ana inda zonni abdi bi. Rujuk perbahasan hakikat kehidupan pada fasa fatona. Saya ada bincang dalam bab ini. Rujuk balik perbahasan itu. Yang mana di situ mengatakan, aku menuruti sangkaan. Ni kalau ngaji tak habis berhenti kat sini ni. Hambaku. Ni ngaji tak habis ni. Siapa suruh berhenti kat sini? Siapa suruh berhenti kat sini? Marah ni. Mana marah ni? Marah Ustaz. Sebab dia jadi salah faham. Aku menuruti sangkaan hambaku terhadapku. Terhadapku. Bukan Allah ikut kita. Kita kena ikut Allah. Apa yang kau sangka tentang aku? Itulah yang kau dapat. Kau sangka aku tak boleh tolong kau? Itulah yang kau dapat. Bukan ikut sangkaan kita. Kita cakap jadi. Mana ada Allah ikut kita? Ni dalil ni. Qiyamu ta'ala binafsi. Tengok syarah pula. At-Tabari Al-Badawi Ibn Katsir. Syekh Qutub. Ni buka. Tulis sini. Muka surat 139. Apa perbahasan tafsir ni? Mengatakan bahawasanya Allah SWT sahaja yang maha kaya daripada segala yang ada. Mengikut At-Tabari, Allah SWT tidak memerlukan ibadat dan khidmat hamba-hambanya kepadanya. Seterusnya, Al-Badawi berpendapat bahawa Allah maha kaya, pemberi nikmat ke atas segala yang ada. Selanjutnya, Ibn Katsir membuat kesimpulan bahawa hanya Allah SWT yang maha kaya, tiada sesuatu pun yang menyekutui baginya. Dengan itu, manusia perlu diperingatkan bahawa mereka amat berkehendak kepada Allah. Allah SWT itu maha kaya dan sama sekali tidak memerlukan mereka. Nak cakap apa? Datang wujud perbahasannya Allah ikut kita. Tak, jemaah sekalian. Sama sekali Allah tak perlukan kita. Sama sekali tidak. Maka kita yang perlukan Allah. Berhajat 100%. Maka di situ kita kena jawab bahawasanya bila kata datang susah, kesusahan itu bukan sekadar susah, tetapi nak memahamkan bahawasanya kita berhajat kepada Allah yang menciptakan susah. Lalu kalau kita berhajat kepada Allah yang menjadikan susah, adakah kita kena ikut apa susah nak? Kita kena ikut apa yang Allah nak. Dalam kudrat iradahnya. Apa yang Allah takdir kata kita sebagai hambanya? Ibadah. Tu. Jangan kamu letak dunia, kalau Allah kata jangan. Sebagai perkara yang besar. Jangan letak. Tu ibadah tu. Jangan besarkan masalah, jangan. Kenapa tak boleh besarkan masalah, Ustaz? Sebab masalah itu letak pada dunia kan? Dunia itu sifatnya kecil.
Rujuk balik perbahasan hakikat kehidupan dalam perbahasan dunia dan seisinya. Di situ banyak dalil menceritakan tentang dunia. Allah katakan dunia itu kecil dalam surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil. Maka ikut Allah kata apa? Kalau Allah kata kecil, jangan sesekali besarkan dia. Ini kan kadang doang cross benda ni. Kata tauhid, tapi tak ikut apanya Allah kata. Jangan besarkan kalau susah perangai suami. Jangan besar, bukan suruh kita setuju dengan perangai dia. Sama sekali takkan benarnya kita setuju dengan keburukan. Sebab kita sedang ikut Allah kan. Kalau Allah tak suka dengan kemurkaan, kejahatan, jangan sukalah. Tapi jangan besarkan isu tu. Besarkan isu taat you. Sejauh mana you nak taat? Apa kita nak buat? Sibukkan apa? Sibukkan melayan lah. Hei, tak kuasa melayan kata. Dah tak kuasa, dah tak ada lah. Dah tak kuasa dah. Macam mana? Sedangkan layanan itu adalah satu suruhan. Berbuat baik kan Allah kata. Wa asin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kepada hamba-Ku. Sebab apa buat baik kepada hamba-Ku? Kerana aku yang baik, bukan kau. Kau perasan baik. Pura-pura baik. Buat-buat baik. Bila datang susah, keluar perangai buruk. Bila datang baik, lebih lembut gigi dari lidah. Bila datang perangai benda buruk, keluar pula perangai-perangai pelik. Nampak? Maka di sini jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kita lihat. Di situ kita faham. Dalam perbahasan ini, kita lihat, ni pun dalam perbahasan Allahus Samad, dalam suratul Ikhlas. Ni suratul Ikhlas. Ni, mari kita bincang. Nak buat baik kena ikhlas. Masih muka surat 139. Ingat suratul Ikhlas dalam perbahasan qiyamu ta'ala binafsi. Kan kita hari ni kan bicara soal ikhlas. Kena ikhlas. Ya, memang untuk sampai kepada Allah. Maqamat perjalanan kena ikhlas. Ikhlas tu bukan masuk pada diri kita. Tapi kefahaman kita kena bersih. Kefahaman kita kena bersih. Perbuatan kita bersih. Daripada apa? Daripada fikiran yang berlawanan daripada apa yang telah digaris pandukan. Berbalik kepada cuba tengok. Taat, faham, yakin. Mesti dia melalui, yang kita bincang tadi itu masih dalam perbincangan sifat wajib. Adakah memadai dengan perbahasan sifat wajib? Tidak. Kerana dia mesti berserta dalam perbahasan sifat mustahil. Nak dikaitkan di sini, bila tengok suratul Ikhlas, Ustaz 141. Dalam edisi kedua, 141. Saya masih nak kaitkan tentang anak indazon yang abdi bi, tentang bagaimana kita nak membina yakin, tentang kita kena ikut taat, faham, mengikut apa yang Allah kata. Dalam surah, muka surat 141, edisi yang kedua, edisi yang pertama 134. Syed Qutb turut bersetuju. Perenggan situ. Bahawa hakikat Allah SWT itu adalah hakikat yang wujud abadi dan azali. Hakikat Allah SWT tidak dipengaruhi perubahan keadaan. Tidak dipengaruhi perubahan keadaan. Okay. Kat sini apa yang kita boleh faham? Walaupun susah, Allah tidak akan berubah keadaan dia. Allah tetap menolong kita. Tu masuk. Takkan berubah. Takkan. Kerana Allah itu bersifat abadi dan azali. Dia punya sifat yang sempurna segala keadaan. Mengikut beliau lagi, ini mengikut Syed Qutb. Makna kelahiran anak ialah kemunculan dan kesinambungan keturunan. Kelahiran anak adalah kewujudan yang bertambah selepas kurang atau selepas tidak ada. Dan kesemuanya mustahil bagi Allah SWT.
Kelahiran anak memerlukan isteri yang bersifat sama sudut kejadian juga mustahil bagi Allah SWT kerana sifat yang Maha Esa itu sendiri mengandungi penolakan adanya ibu bapa dan anak-anak. Baik. Di sini digabungkan dengan mustahil. Nampak? Yang pertama tadi yang wajib, kemudian terus digabung dengan mustahil. Dalam bab ini jemaah sekalian, surat 141 ini, edisi kedua, kita lihat bagaimana kombinasi dalam perbahasan ulama dalam membahaskan sifat wajib mesti masuk sekali mustahil. Kerana apa? Kerana dalam muka surat 171. Edisi yang kedua. Saya ni edisi kedua. Kalau yang pertama tolak 5 je. Yang mana kata Ibn Arabi dalam Futuhat, tidak sah mengetahui ilmu tauhid, la yasihu ay ya'rifu. Yang ini tidak sah mengetahui ilmu tauhid kecuali dengan menafikan apa yang ada pada selainnya. Yang ini selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Mana kalau kata Allah wujud, kemudian tidak dinafikan selainnya, makna kata tidak mengisbatkan, tu kata perbahasan nafi isbat. Di situ membahaskan wajib dan mustahil itu mestilah beriringan. Dia tidak boleh berasingan. Tidak boleh meninggalkan salah satu daripadanya. Baik. Maka di situ kita boleh faham bahawasanya bila kita memahami dengan perbahasan qiyamu ta'ala binafsi tadi, dalam surat 140, kata Syed Qutb, perenggan yang ketiga, selanjutnya Syed Qutb berpendapat bahawa makna as-samad secara etimologi, iaitu dari segi bahasanya, ialah tuan penghulu yang diperlukan oleh orang ramai kerana tidak ada urusan yang putus melainkan dengan kebenarannya. Jadi di sini, nampak? Kita tengah fokus perbincangan susah ke sedang membincangkan tentang Allah? Ini kaedah perbincangan. Ni katalah masa saya ada masalah, saya ada masalah, antum semua ada masalah. Tapi kita bincang masalah kita ke? Kalau nak bincang masalah seorang-seorang, jenuh. Salah silap, yang tukang bincang pun bening. Aku bincang apa ni? Sebab itu, siapa yang ikuti pengajian tahulah. Tahulah kan? Daripada panjang, dah sekali pendek katanya. Ustaz macam tak layan dia. Saya gelak sendiri. Ustaz jalan pendengar yang baik. Aku nak dengar yang baik-baik. Aku nak jadi pendengar yang baik. Ya. Tapi nak dengar yang baik-baik. Yang buruk-buruk tak mau dengar. Alamak. Habis macam nak selesaikan masalah? Cerita tentang Allah lah. Alamak. Ni berbeza pula cara orang selesai masalah ni. Biasa akan cerita sama-sama berjila. Tentang Allah pendek je. Berjila tentang Allah. Apa tau? Yelah kita ada Allah. Itu je. Lain sekali perbincangan jadi biasa. Betul tak? Lain sekali saya bukan kata tak boleh dengar nama Allah tu. Tapi tak boleh dengar penjelasan. Dia cerita masalah-masalah. Ya tuan-tuan kita ada Allah. Jadi jangan risau. Kita ada Allah. Full stop. Tadi cerita dia mahu jela pasal dia. Itu ini. Lain sekali kita ada Allah. Jangan bimbang. Macam mana tu ada Allah tu? Syarahkan. Itu sepatutnya. Yang macam kita tengah buat ni. Masalah ni kan macam tadi soalan kan banyak. Jawapannya satu je. Alhamdulillah pula ni Allah maha bijaksana ni. Soalan 100, jawapan 1. Cuma cara jawab saja berbeza ikut soalan. Tapi jawapan sama. Boleh faham tak jawapan sama? Bukan jawapan sama, tulisan sama. Tak, jawapannya sama,
olahan cara jawab berbeza. Untunglah kita selamat. Tak perlu 100 soalan, 100 jawapan. Boleh faham? 100 soalan, 1 jawapan, olahan saja berbeza. Semuanya adalah wasilah untuk taat dan mengenal dia. Ketaatan itulah yang kita akan nampak berbeza dalam penterjemahan. Kan taat ni kan perbincangan tentang suruhan. Bila datang masalah A, suruhannya berbeza. Tapi jawapannya taat. Soalan B, penterjemahan taat berbeza. Tapi jawapannya taat. Sebab apa kena taat ini? Sebab suruhan dan itulah wasilah nikmat. Contoh, ada masalah, katalah kita ambil satu soalan masalah, masalah duit. Masalah duit ini adalah masalah yang umum. Katalah umum, masyarakat ini bincang tentang duit, lepas tu bincang tentang permasalahan untuk tambah duit. Okay. Bila sebut tentang tambah duit, nak selesaikan apa? Semualah keperluan, hutang, segala keperluan. Saya tulis. Hutang. Ini saya telah bincangkan pada fasa perbahasan hakikat kehidupan. Ramai yang bergaduh pada pasal ini. Gaduh ni sama ada gaduh ataupun gaduh ni sibuk. Sibuk nak dapatkan duit. Yalah, Ustaz, hutang kan? Betul? Tapi kalau kita lihat masalah ini, apa yang kita takut pada perbahasan hutang ni? Nak jawab tadi, soalan ni kena jawab dengan taat kan? Betul ni? Ni soalan ni. Taat. Okay. Taat bagaimana? Maka taat yang diterjemahkan itu, kita sebenarnya takut pada perbahasan mudarat. Mudarat. Bukan hutang tu. Kalau orang takut hutang, tak ada orang berhutang. Hutang rumah, hutang kereta, hutang semua. Tapi mudarat tu, sebab mudarat ni tak boleh bayar. Bukan tak nak bayar. Ini kadang orang gaduh ni tak faham bahasa. Setengah tu. Dia bergaduh sebab dia ingat kau tak nak bayar. Walhal tak boleh bayar. Dan ramai orang takut ini berlaku. Bukan yang tak ada duit je, yang ada duit pun. Sebenarnya, kita sedang takut pada mudarat. Di sini kita perarusi tadi. Kenapa kena taat? Sebab padanya itu ada sifat yang sedang yang menguasai masalah ini. Iaitu manfaat dan mudarat. Kalau kita pecahkan manfaat dan mudarat. Maka di situ kita nak Allah angkat mudarat supaya datangnya jalan yang mana asbab hutang tu nak bayar duit. Nak bayar hutang tu dengan duit. Betul lah. Di sini taat yang saya katakan berbeza tu. Maka ketaatan orang untuk dapatkan asbab duit ini berbeza-beza. Di situ ada 1001 jalan selagi mana perkara tidak haram. Taat itu adalah perkara yang tidak melanggar. Perkara yang Allah murka lah. Kalau dia kena, Allah takdirkan dia kena usaha, katalah usaha. Ni saya fokus lelaki lah. Lelaki dulu. Dan memang perkara ini, dia kena ni kan, tarik gambar tu. Dia tu. Dia tak. Hutang dia 100,000. Katalah. Maka di situ, ketaatan dia adalah pada kedudukan asbab yang akan dilakukan. Ini kata, untuk taat juga. Tapi asbab dia tu berbeza-beza.
Orang kadang-kadang terperangkap dengan asbab ini. Dan dia meletakkan bahawasanya, oh tak boleh selesai lah. Tak boleh jadi macam ini, dia tak boleh ni. Ataupun asbab sebagai contoh. Taat bermula dengan doa. Ini kita perinci kan. Yang mana kita munajat hari-hari sebagai contoh. Ini termasuk dengan sebab. Kemudian dia usahakan dalam perbahasan tentang kerja. Kerja yang mana kerja dalam konteks adalah penitilan. Ini pun kerja ataupun dipanggil usaha. Dan semua ni dimasukkan di bawah taat. Dia mesti align dengan taat. Walaupun kejap lagi kerja ni bertukar-tukar. Berubah-ubah kerja ni. Di sini, kita kena ikut Allah, bukan Allah ikut kita ni. Berbalik pada ana inda zanni abdi bi tadi kan. Kita kerja ni, kita sangka apa pada Allah? Sangka Allah selesaikan kan? Kerja je lah. Apa nak persoalkan? Tak boleh lagi. Bukan sebab tak boleh lagi. Sebabnya perjalanan. Yang mana perjalanan ni perlukan kepada kesabaran, keyakinan. Itu semua tu termasuk nanti. Yang kita fokuskan keyakinan. Sebab ada ketika kita melakukan taat, tapi kita tidak yakin. Taat, kita dah contoh taat. Pergi bekerja, itu kerana Allah. Tapi bila sebut kerana Allah, dia macam tak nampak sangat. Lalu dia baru jawab, sebab nak bayar hutang. Okey, baru dia faham, sebab nak bayar hutang lah Ustaz. Siapa suruh bayar hutang? Orang lah Ustaz, marah. Tak ada orangnya. Allah suruh bayar. Habis cerita. So kau kerja sebab apa? Sebab Allah lah. Itu kan taat. Jadi, bila dah melakukan ketaatan, jangan tanyalah, boleh bayar ke tak ni? Boleh bayar ke tak ni? Yang nak menyelesaikan. Yang, orang kata apa, yang melalui masalah pemiutang pula, jangan memburukkan keadaan. Jangan memburuk, sebab tu dalam perbahasannya itu adalah memberi tempoh sebagai contoh. Allah bayar pula. Tempoh tu Allah bayar. Allah bayar dengan apa? Pahala. Selagi mana dia melakukan, mengusahakan. Jangan pertikaikan. Yang dipertikaikan, kita tengok, hai, dah berubah dah, tengok duit banyak dah ni, macam mana ni kata. Tengok dah pergi ke sini, ini nak kena tanya, dah ada ke duitnya? Nampak macam dah ke sini dah tu. Tu orang ada duit tak nak bayar. Tu tak payah kita payah-payah, Allah sendiri akan hancurkan. Ini ada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang niat saya tak nak bayar, tak payah kau pening-pening lah, dia sendiri akan tergolek. Bagaimana dia niat nak bayar, hadis Allah tolong selesaikan. Nak yakin mana? Maknanya, yang kita nak menyelesaikan pun yakin Allah bayar, yang peminta pun yakin Allah bayar. Dengan cara mana? Asbab yang berbeza-beza lah. Itulah taat yang kepelbagaian dalam ketaatan. Tapi jawapannya sama juga. Taat. Aku sedang buat ketaatan. Jadi, sekiranya kita sedang berada ketaatan, maka yakinlah akan ada pertolongan. Masalahnya, dah buat taat tak yakin. Rugi lah. Awak dah buat taat dah, tapi tak yakin. Ingat, amalan tu didasari dengan keyakinan. Ni. Tidak sempurna. Kan? Bila kata tak sempurna, agak-agak beramal macam mana? Mas sekalian. Buka pula dalam muka surat. Surat 17. Selalu menjadi perbincangan awal kita. Al-Imam Syafi'i. Surat 17 edisi kedua. Surat 12 edisi yang pertama. Mesti yakin, dituntut. Dan kita faham bahawasanya akidah atau tauhid ini asas kepada amalan, asas pada agama. Maka kalau tak selesai bab yakin, selesai ke bab amal? Kat situlah kadang-kadang kita beramal tapi
tidak mendapat kenikmatan. Berbalik jawapan tadi. Susah akhirnya menyusahkan, senang akhirnya merosakkan, melalaikan. Walau sepatutnya susah, dapat kenikmatan. Kenapa? Dia susah-susah untuk melakukan ketaatan. Dengan cara apa yang pertama? Dia kena bina keyakinan. Sambil beramal itu, mesti berserta yakin. Maka sambil beramal. Sambil beramal, maksud ketika dia melakukan ketaatan, maka mestilah dia mantapkan keyakinan. Dengan cara apa? Bahaskan perbahasan tentang Allah. Berkali-kali. Bertubi-tubi. Biar tembus ke hati. Boleh jadi dia baru duduk di luar. Nak masuk ke dalam. Besarnya kulit tu. Tebalnya dunia tu. Tebalnya sedih tu. Tebalnya risau tu. Macam mana nak masuk? Maka kecilkan kesedihan. Kecilkan kerisauan. Atau bahasa mudah hilangkan. Tapi nak bahasa hilang mungkin tak capai faham akal. Maka kita bahasa kecilkan. Bila kecil, lama hilanglah dia. Barulah tembus masuk keyakinan di dalam hati. Selagi mana dalam hati itu, dikelilingi dengan, sebab tu kita faham, patutlah wala tahinu wala tahzanu, jangan risau, jangan sedih. Lagi lama you ambil masa you sedih, lagi lambat, lagi tebal lah hal keadaan itu, lagi lambatlah yakin nak masuk. Selagi mana you belum masuk yakin dalam hati, selagi tu you belum bermula melakukan apa-apa. Walaupun you melakukan 30 tahun perbuatan itu, tapi melakukan dengan kesedihan. Tak jadi apa. Ini hati. Ini sedih. Betul orang yang ngaji tauhid, tak ada sedih dah. Jangan bertikai. Jangan bertikai kan. Tak ada sedih. Pelik lah. Kita kan manusia. Dia mula nak bertikai balik. Selalu saya buat contoh tentang operation, tentang bagaimana doktor boleh bius, tak sakit. Bila tak sedih, orang pelik. Bila tak sakit hati, orang pelik. Kenapa? Doktor yang ada ilmu sikit pun boleh dapat untuk dekat dengan doktor ke dengan ilmu yang boleh buat bius tu? Dengan ilmu kan. Bukan dengan doktor. Kalau dengan doktor, siapa-siapa doktor boleh cucuk kat situ kan. Ini doktor pakar bius. Masuk mesti dengan ilmu. Dengan ilmu yang hanya setitis nak dibandingkan dengan lautan. Boleh menghasilkan bius yang boleh menghilangkan kesakitan. Bagaimana dengan ilmu Allah? Seakan nak hilangkan sedih ni, hilangkan risau, sakit, fa'alul lima yurid. Maksud apa tu? Dengan tanpa halangan. Dah catik awal-awal 192 dalam bab apa tu? Dalam bab nazar wal istidlal. Tanda tentang qiyamuhu tanda tentang wahdaniyah. Selepas qiyamu ta'ala binafsih wahdaniyah. Kalau pergi kepada 192 itu perbahasan tentang minta maaf 197. 197 fa'alul lima yurid. Maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Suka ayat ni, ambil perkataan Imam Al-Baidawi, dengan tanpa halangan. Without ataupun no objection. Atau without the box. Ini kalau faham dengan tanpa halangan ni, ya Allah. Dia jadi dua. Sama ada maka takut dengan tanpa halangan ni, Allah boleh buat tanpa sebab tiba jatuh. Jangan main-main. Tanpa ada halangan. Tanpa tunggu orang sakit, tak suka ke apa ke tak. Tiba-tiba dia prum jatuh. Ataupun dengan tanpa halangan, tiba-tiba pum boleh senang. Ini dan ketika kita berdoa dengan begitu, kita doa dengan tanpa ada
perantara. Ini kata perantara. Nak senang mesti. Aku tak usaha cak senang. Boleh ke senang ni ya Allah? Boleh ke? Dalam doa pun fikir-fikir. Kau berdoa dengan siapa? Kau dengan doa dengan Allah dengan tanpa halangan ni. Sebenarnya direct, zap. Tinggal lagi yakin kita. Yakin ni mesti diselesaikan dengan ilmu. Bukan kata saya dah beramal dah Ustaz, saya dah beramal dah. Bukan soalan kau tak beramal ke tidak, tapi kau yakin ke tidak. Yelah, saya beramal tu. Ya Allah katanya. Yakin itu diperjelaskan dengan syarahan. Sebab tu datanya yatafakkarun itu termasuk dalam perbahasan monolog, syarah. Kita berkata-kata kembali. Apa yang nak disyarahkan tentang Allah. Oh, kita bincang dah setahun. Kalau ikutkan silibus, kata macam dah, setahun lamanya. Dah. Kita bincang tentang Allah sepanjang hidup kita kan. Sekarang umur kita sekarang kita cerita pasal Allah lagi kan. Cerita pun kadang-kadang Allah ikut kita ke kita ikut Allah. Itu ikut lagi cerita kan. Contoh. Marah ni marah. Contoh. Timbul lagi soalan Allah ikut kita ke kita ikut Allah. Kau boleh tanya lagi Allah ikut kita ke kita ikut Allah. Who are you? Bahasanya. Kau siapa? Nak Allah nak ikut kita? Kan? Tadi dalam perbahasan apa tadi? 141. Yang mana kita ni fuqara. Allah tak pandang. Dan perbahasan apa lagi? Yang mana jadi tumpuan itu. Allah jadi tumpuan dan Allah tak tumpu pada kita. Surat apa tu? 134. Edisi ke apa? Mana 138? Tadilah 138 juga. Yang Allah tidak tumpu pada kita. Tu. Dalam perbahasan nanti susun. Jadikan dia satu susu galuh pemahaman. Disusun balik. Dia menjadikan satu pemahaman. Daripada apa yang kita bahaskan, ambil poin ini. Perbahasan ni disusun dan digabungkan. Menjadi satu pemahaman dalam penjelasan terhadap diri kita. Tak payah nak jelaskan ke orang. Jangan nak fahamkan orang. Jangan niat untuk fahamkan orang. Sebanyak fahamkan Allah. Tapi jadikan setiap syarat itu adalah supaya Allah berikan kefahaman kepada kita. Dan kita berbicara atas apa yang Allah fahamkan kita. Bukan fahamkan orang. Sebab tu kadang-kadang perbincangan itu bukan nak meraih perhatian ke siapa tidak. Dia nak bercakap apa yang dia faham. Wallahi, dua keadaan. Sama ada dia boleh bercakap atau dia tak boleh. Kalau dia boleh bercakap, maka dia bercakap dengan dasar apa? Kalau dia bercakap dengan faham dia, maka perbahasan itu meyakinkan lagi dia. Tapi kalau dia bercakap atas dasar ketidakfahaman, dia bercakap atas perasaan, keadaan, kebenaran, pemahaman itu, perbahasan itu hanya akan menambah kerisauan dia. Seperti hati-hati dalam berkata-kata. Hati-hati dalam bercakap, hati-hati dalam merungkai, hati-hati dalam mentafsirkan sesuatu. Sebab dia akan backfire pada diri. Kalau you bercakap tanpa faham, perkara itu akan balik bertambah risau. Kalau you bercakap dengan kefahaman, dia akan bertambah yakin. Hati-hati dalam bercakap. Jadi, lebih baik fahamkan apa yang nak dicakapkan. Duduk dalam perbahasan. Lepas tu syarah. Dalam bab akidah, cuba tengok kita dalam bab akidah sejarah. Perbahasan ni bermula daripada kurun selepas salaf yang khalaf 300 Hijrah. Sampai ke kurun yang ke-9. Imam Sanusi. Perbahasan kau ratus-ratus tahun. Kita dah melalui ratus tahun belum ni? Belum kan? Jadi perbahasan kita sepanjang hidup kita ni. Memang sebab kita zaman perbahasan sifat Allah. Zaman yang tidak diperbahaskan itu zaman 300 Hijrah. Itu zaman salaf. Now, zaman perbahasan sifat Allah, malah kadang-kadang lebih bahaya sifat Allah itu mendatangkan keraguan. Kita tak yakin. Itu perbahasan tu. Contoh, ada penyekutuan. Allah boleh selesaikan masalah kita.
Tapi takkan Allah boleh selesai, mesti kena ada sekutu sampai. Mesti kena ada. Kita dah clear, bukan mesti kena ada, tapi yang ada itu adalah ketaatan kita. Yang kita lakukan, kita pergi kerja-kerja, kita berusaha itu adalah ketaatan kita. Bukan yang menyelesaikan masalah kita. Tapi Ustaz, kalau tak buat taat tu Ustaz, boleh tak selesai juga masalah susah tadi? Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau tak buat taat, boleh selesai tak masalah? Nah? Apa tak boleh pula? Tanpa ada halangan. Tu kena faham tu. Kalau tak faham macam itu, nanti kalau beramal, harap selesai masalah. Ni susah. Taat. Ni kena faham ni. Kenapa kena taat ni? Nah, untuk apa tadi taat tadi? Jalur nikmat. Bukan nak menyelesaikan masalah. Orang yang tidak taat, Allah selesaikan masalah dia juga. Tapi tak dapat tak ada. Taat bukan sebab nak selesai masalah. Taat bukan nak perhatian Allah. Nampak tak? Nak perhatian Allah, memang kita buat sebab Allah kan? Nampak tidak? Pun dengan Allah pun bukan untuk perhatian sebab apa. Amalan itu aku tak perlukan. Maksud apa tadi tentang amalan? Surah ni. Ketaatan tadi tu bertambah, berkurang. Dia 138 tadi, khidmat hamba-nya 139. Itu surah Al-Fatihah 15 tu. Cuba tengok Imam Tabari, Allah SWT tidak memerlukan ibadat dan khidmat. Kena faham tu. Allah tak perlukan ibadat dan khidmat kita. Jadi janganlah kita salah faham tentang ibadat. Apatah lagi kita buat untuk orang pula. Lagi teruk. Jadi buat sebab apa? Untuk Allah, dengan masuk bukan Allah yang perlukan. Kita yang perlukan. Tu kena faham tu. Macam mana kita perlukan Ustaz? Okey, kita ambil contoh bekerja dapat gaji. Kau tak kerja tak dapat gaji. Gaji untuk engkau, bukan untuk aku. Kerja untuk engkau, bukan untuk aku. Kau tak kerja, kau punya pasal. Kau yang rugi, kau yang sakit. Ibarat macam itulah. Beramal untuk engkau, bukan untuk aku. Pahala untuk engkau, bukan untuk aku. Kau tak buat, kau yang rugi. Tapi Allah suruh buat, Allah suruh buat. Tapi Allah berhajat pada khidmat kita, pada ibadat kita? Tak. Adakah kita nak beribadat, berkhidmat sebab nak Allah selesaikan masalah? Tak. Sebab Allah tak berhajat pun. Dan Allah nak selesaikan masalah kita mesti dengan ibadat kita? Tak. Sebab tu kata orang susah, tak taat pun boleh selesai. Dia elok, dia healing. Pakai bikini je. Selesai masalah dia. Dia diri kat atas kapal. Selesai masalah dia. Agaknya kena macam itulah. Dah pergi ke tengah-tengah tu. Pakai bikini. Macam ini gambarnya. Boleh tengok pula yang taat pula. Allah sian, tak selesai masalah dia. Last sekali, kecelaruan dalam kehidupan. Nak ikut yang mana? Kita kena ragu, kita sendiri. Patutnya kita dah faham macam ni. Kau tak taat pun Allah selesaikan. Aku taat, bukan pun selesai pun. Tapi aku nak taat supaya aku dapat nikmat dalam perjalanan susah itu. Akhirnya bila dapat nikmat pada susah, hirau lagi tak susah tu? Tak hirau dah. Dahsyat ni tak hirau ni. Ini kata perbahasan kita. Ada tak perbincangan? Tak perlu harap lagi suami, perempuan semua. Ada perlu tak lagi saya bincang? Kenapa nak cerita balik? Tak perlukan suami, tak perlukan ini. Kenapa? Kalau dah bincang tentang nikmat, kenapa masih lagi nampak tak perlukan dia? Maksudnya kata macam itulah, kita kena beramal, jangan harapkan suami. Sebab kita bukan perlukan suami pun. Tapi dah hati, perlu juga. Bohong lah. Asal bohong.
Sambung kan. Buat-buat sibuk pergi sana pergi sini. Pergi majlis sana majlis sini. Contoh. Ni kat Zimbabwe saya cerita ni. Kami datang majlis ilmu ni ustaz sebab nak semangat supaya dalam hati tak perlukan suami. Dia dapatkan kekuatan tak perlukan suami. Macam mana mengaji macam itu? Tak cerita perlu-perlu dah. Sebab kita dah taat. Perlukan dia tak? Kita nak taat tadi melalui wasilah susah. Perlukan tak susah tadi? Abang, sebenarnya saya perlukan abang dengan perangai macam ni bang. Alamak. Ini bini aku ni luar biasa. Tak berubah saya. Tak berubah jumpa. Itu. Ni kalau bincang saya tak perlukan lelaki macam abang. Saya hanya ada Allah. Lepas tu nyanyi tentang Allah, jadi Asmaul Husna. Tapi di hati nak menutup kesedihan. Balik rumah cakap, tahniah abang. Saya perlukan abang sebenarnya. Tahu pun. Ya, saya tahu. Kalau tak ada abang susah tu. Ya, betul. Sebab apa? Susah saya dapat nikmat dengan perangai abang tu. Clear kan? Dan apa lagi nak pening-pening? Belajar sebab nak menutup kesedihan. Buat apa? Belajar tauhid sebab nak menutup kesedihan. Tapi masih sedih. Sebab apa? Tak yakin. Yakin tak masuk. Sebab tu kita kena pergi faham. Rupanya belajar tauhid ni dapat faham. Allah bagi faham. Anak-anak bising apa. Kita perlu kan? Perlu. Melompatlah kau. Pum. Sebab dengan situ aku boleh taat. Aku boleh didik kau. Duduk. Jangan ini. Kan mendidik tu. Bila anak-anak kita macam ni kan lebih banyak action kita kan. Kau sini, ke sini kan. Macam-macam cara buat. 16 10 orang kan. Bersilat semua kan. Tapi relax. Mak, Mi. Ya, aku perlukan korang macam ni. Tak apa. Relax je. Jadi anda pun slow down. Sebab dengan macam itu, kita asah kemahiran sniper, kita asah kemahiran bagi arahan, kita asah kemahiran bagi apa, semua berfungsi kan. Anak aku tak dengar cakap, aku nak ubah cakap macam ni. Itu semua taat. Dalam nama nikmat, mendidik. Kita sebagai suami mendidik isteri sama juga. Ni, seorang ni pun pening ustaz. Macam itu pula, kan? Patut je, perlu. Di situ nampak keperluannya. Barulah saling memerlukan, bukan soal baik buruk tu. Barulah, kadang-kadang pada SP rumah tangga, kita ialah seorang buruk, seorang baik. Kenalah seorang buruk, seorang baik. Ada pula macam itu perbahasannya. Kalau dua-dua baik, pula dah. Elok-elok lah. Isteri tu jadi baik. Tak perlu kau jadi baik katanya. Sebab kena seorang buruk katanya. Dia pun jadi jahat. Nah, fahaman macam itu. Apa hal faham macam itu? Patutnya kita saling memerlukan. Itu saja perlukan. Mana urusan nikmat kita ada ketika. Kalau dua-dua baik, ya Alhamdulillah. Baik kan, kebaikan ke kesenangan tu nikmat juga. Sekiranya Allah takdirkan suami tu buruk atau isteri tu buruk, ya nikmat juga. Tapi yang masalahnya satu yang tak boleh, kompromi. Sebagaimana yang Allah telah tunjukkan pada iblis. Kalau dapat isteri buruk, tak apa. Yang masalah memburukkan. Itu tak boleh kompromi. Kerat je. Dia faham, tak faham sudah. Isteri buruk is okay. Tapi kalau dia memburukkan, sudah bottom line. Itu sama. Samalah dengan isteri pun. Kalau suami tak memburukkan, ini jangan pakai ilmu ni pula. Garang duk faham. Suami saya memburukkan saya ni. Ini sudah bagus. Itu tanggung sendiri. Kau jawab kat mahkamah. Tapi itu, suami buruk tak apa. Memburukkan. Dia halang kita untuk solat. Dia halang kita untuk taat. Itu kan memburukkan. Macam isteri, dia condemn kita. Dia buka aib kita. Dia burukkan kita kat luar. Itu telah memburukkan. Itu iblis. Iblis tak ada negotiate.
Iblis, yes or no. Tapi kalau perangai buruk, ada habit-habit buruk tu, macam tadi kita perlukan, kita sebab nak didik keburukan itu. Sebab tu mesti nak dididik, kalau nak dididik, sila. Kalau tak nak, keluar. Tu je ubat dia. Syadid lah, itulah nama dia. Buruk tak ada masalah, tapi yang bermasalah itu memburukkan. Di situ ada takdir untuk kita keluar daripada keburukan itu. Keburukan yang memburukkan tadi. Contoh iblis tadilah. Dia memburukkan Nabi Adam AS kan. Tak ada kompromi. Memburukkan ni adalah meremehkan. Alah, abang nak nasihat saya. Abang pun tak betul. Hati-hati isteri. Itu isteri yang memburukkan tu. Patutnya, bila ditegur, okey bang, insyaAllah saya cuba betulkan. Walaupun sakit hati, dia pun tak betul. Kurang-kurang ada hati, sabar. Dia pun tak betul. Sabar. Kurang-kurang dia masih nak belajar, tak is okey lah. Jangan sampai terkeluar lah, cemil lah diri dulu bang. Salah lah macam itu. Itu dah jadi takabur. Orang sampaikan kebaikan, kau remehkan. Begitu juga dengan suami. Isteri sampaikan kebaikan, kau remehkan. Tu sebenarnya takabur tu. Takabur tak cuba syurga. Jangan main-main. 500 tahun perjalanan dah boleh bau hidu harum dia. Tapi takabur, meremehkan isteri. Kau apa tahu? Nak nasihat aku. Kau semua aku bayar tau. Marah. Beras aku beli, semua aku beli. Sombongnya. Itu takabur. Itu meremehkan isteri. Tak boleh. Sama juga dengan meremehkan anak-anak. Kau siapa? Budak lagi. Marah. Bukan soal budak ke tak. Meremehkan tu masalah. Bahaya. Tak kisah pun siapa pun dapat kita. Tapi jangan meremehkan sesiapa. Anak kita ke, isteri kita ke, suami kita. Itu keadaan perbincangan memburukkan. Tapi tidaklah buat teguh-teguh keputusan. Teguh begitu. Kita ada Allah yang menjadikan. Kita boleh berdoa lah, berhajat kepada Allah. Berbalik kepada ketaatan tadi. Kan? Ketaatan yang kita mengharapkan kepada. Doa itu satu ketaatan ya. Doa itu satu ketaatan. Masalah itu satu perjalanan. Selagi mana berdoa, selagi itu taat. Dia berhenti berdoa, dia dah berpaling kepada ketaatan. Dia berputus asa. Kenapa tidak? Selagi mana dalam ketaatan, selagi itu dia dalam kenikmatan. In any condition. Khair. Jelas setakat itu iman sekalian. Wallahualam. Baik, jadi kesimpulan kita pada hari yang penuh barakah ni, kita tutup tadi saya cerita 4 perkara tadi. Kita ulang kaji di sini. Dan ini yang saya nak cerita panjang sebenarnya ini, tapi tak apalah, ini kita akan cerita ke depan nanti. Sebab tadi mulakan dengan nikmat. Sebab saya tengok pada perbahasan apa yang berlaku pada ini, saya fokus pada yang meletakkan diri untuk mengaji tentang tauhid, nak mengenal Allah. Ada perkataan-perkataan kalimah-kalimah yang meletakkan macam ibarat, macam tadi, tak perlukan itu, tak nikmat. Dia seakan-akan dia masih kontradik. Dia ngaji tentang Allah, dia masih kontradik dengan hamba-hamba Allah. Kan? Sedangkan hamba Allah ni satu je, berbuat baik. Dia tak kisahlah kau macam mana keadaan. Rupanya bila kita kaji, nikmat. Kita fahamkan balik kat mana sebenarnya kekeliruan, kenikmatan itu. Macam ibarat macam dunia tak boleh bagi apa-apa kat kita. Itu salah memang sekalian. Allah jadikan dunia ni bukan main-main, bukan sia-sia kan. Sebenarnya untuk dapat nikmat. Tapi nikmat yang bagaimana? Nikmat dengan taat. Baru betul. Jadi tak ada masalah lah dengan susah tu ke senang tu. Kalau pun susah, selagi mana kita boleh taat dan Allah bagi nikmat, maka susah tadi tidak dirasai lah kesusahan itu. Kerana rasa susah tu ada di hati sebenarnya. Kalau hati dia dah tenang, maka susah tidak menjadi satu kesusahan atau keresahan. Itu paling tepat, resah lah. Susah tapi tidak resah. Sebab setiap susah akan membawa pada resah kalau tidak dibawa dengan baik. Tapi bila susah dibawa dengan taat, maka susah akan bertukar menjadi nikmat. Tenang. Bagaimana? Ini anugerah Allah, kekuasaan Allah. Jangan dipertikaikan sebagaimana kita tak pertikaikan doktor bagi bius dekat orang tengah operate. Objection doktor tu. Ini menyangkal, salah. Macam mana orang bedah tak sakit?
Saya tak puas hati doktor ni. Mana boleh tak sakit? Dia marah doktor tu. Kalau boleh saya nak dengar orang tu jerit-jerit. Jangan petikan ilmu dia kan. Begitulah ketika orang tu tak sakit, tak resah, di saat ada masalah. Mana ilmu Allah sedang diaplikasikan pada dia. Syukurlah. Bagi yang ada masalah, dia tak rasa resah. Itu penting. Dia rasa nikmat. Nikmat ni apa? Nikmat ni ya lapang, kelapangan, kekuatan. Itu cara. Jadi kesimpulan kita buat pada hari ini, yang pertama tentang perbahasan perjalanan kita sebagai hamba Allah ini, berlatar belakang perbahasan kita sifat 20 ni, ada 4 perkara yang kita boleh simpulkan. Yang pertama, tiada mudarat. Ini saya ringkaskan. Tiada mudarat pada segala kejadiannya. Bila sebut tak ada mudarat, maka lawannya manfaat. Maka tiada mudarat dan tiada manfaat pada kejadian. Kerana mudarat dan manfaat itu ada pada sifat yang menjadikan. Jadi Allah Azza wa Jalla. Tapi asbab ada ya, mudarat. Asbab tadi susah senang. Itu susah senang. Tapi susah tidak mendatangkan mudarat, senang belum tentu mendatangkan manfaat. Boleh jadi susah boleh mendatangkan manfaat, boleh jadi senang mendatangkan mudarat. Jadi mudarat ni tentang apa? Itulah yang membawa kepada kemurkaan Allah. Itu sebenarnya mudarat. Darra la yadurru. Dan mudarat yang kita faham juga dalam aplikasi kehidupan yang boleh mendatangkan kecederaan lah. Kerosakan. Jadi kemurkaan Allah tu kan boleh mendatangkan kecederaan, kerosakan. Allah murka kan, akan datangnya balasan. Itu kan di hari akhirat nanti. Tapi ceritanya mudarat dalam konteks dunia, benda yang boleh merosakkan, menyakitkan, melukakan. Tapi mudarat itu bermaksud tiada mudarat. Dia boleh luka, tetapi tiada mudarat itu, maka kalau dalam perbahasan kita ada tiada melarat. Dia tak melarat. Dia ada penyelesaian dia. Tu. Jadi bila kita mengaji, kita tengok makhluk je, tak ada satu pun yang boleh mendatangkan mudarat. Ini perbahasan ni panjang ni. Ni saya cerita kat sini, nanti perjumpaan akan datang kita syarahkan. Di situ dia tidak akan bercakap yang bukan-bukan. Contoh ya, hujan je, ni banjir ni. Mulut. Ni kata mulut. Dah banjir dah? Oh, dah banjir dah katanya. Apa hang cakap kenapa macam itu? Yalah, hujan kan mesti banjir. Oh, ya. Ni kadang-kadang, ni kadang-kadang ni. Mendung. Wah, ini ribut ni. Belum apa-apa dah ribut. Wallahi masih ni saya cerita sikit je. Saya kan selalu pergi kuliah. Bila nak keluar tu saya akan tengok langit. Langit kadang-kadang segelap-gelapnya. Tapi kita tengok hati kita dengan tiada mudarat ni. Dengan tiada mudarat tu kita letakkan balik Allah yang boleh mendatangkan hujan bukan sebab mendung. Lepas tu segelap-gelap cerah. Bawa kali lah. Walaupun ada juga hujan tu ada lah kan berlaku. Tapi kebanyakan tengok hilang. Ni. Ni bawa motor ni. Saya bawa motor sedap. Tak pernah berlaku lagi lah. Tengah bawa tu, hujan tengah-tengah tu. Mana datang air ni kan? Tengah bawa motor, tiba-tiba turun air. Biasa kita akan nampak depan tu. Allah sentiasa persiapkan kita. Tinggal lagi kita buat persiapan. Tak bawa hujan, Ustaz, padan muka. Contoh. Tengah bawa tu, mendung depan tu. Berhenti tepi. Itu saya lah tu. Itu daily activity. Tengok pakai hujan, pakai. Tak ada lagi tengah bawa, boom, basah tiba-tiba kan. Apa hal basah ni? Tengok air turun. Macam orang curah baldi. Tak ada. Mesti tengok, mendung depan tu gelap ni. Gelap ni. Hujan ni. Bila pakai hujan, jalan-jalan terang. Dah tadi pakai baju hujan sebab takut basah. Ni basah juga sebab peluh. Aku nak berhenti dah kat highway. Aku nak berhenti kat highway tadi.
Lain sekali, basah sebab perlu pula. Nampaklah. Tak adalah sepanjang-panjang daripada Kuala Kangsar contoh terus sampai ke rumah hujan dia. Ataupun cerah di Kuala Kangsar, lebat di Denai Alam. Ini Denai masuk sini, saudara utama belah sana, bukan kata sebenarnya, Bukit Subang sebelah ni je. Balik surau, hujan. Sebelah je. Hujan. Lebat pula tu. Jadi, macam mana kita boleh tentukan keadaan tu datangkan? Kesan dia. Unpredictable. Kita hanya boleh menjangka saja. Oh, nak hujan tu. Tapi belum tentu. Jadi lebih baik kita tak payah cakap lah. Kita tengok apa persiapan aku nak buat. Persiapkan diri saja. Bateri. Persiapkan diri sahaja. Nampak tak? Jangan kita berbicara soal keadaan itu. Tu masuk dia. Masuk dekat ada bawah tu ada dia punya penyambung ni, kecil. Bawah dia. Tu, rumah tu. Sampai tak? Tak ni. Tu kena tak tinggi sikit. Baik, okey. Next, seterusnya. Ini kita sambung nanti, panjang ni. Saya cerita tadi. Tiada kerugian. Jadi dengan Allah SWT ni memang tiada kerugian kerana semua digantikan dengan ganjaran. Walaupun berlakunya keburukan, berlakunya kehilangan, tapi di situ Allah menjanjikan ganjaran lebih baik. Maka tak ada rugi. Dalam fikiran kita bagi orang beriman ni, dia tak ada fikir, nanti rugi kan, kena scam kan, kena ni dah. Sebenarnya tak ada. Walaupun kita kena berhati-hati dalam tindakan itu, tapi ketahuilah bahawasanya setiap perkara buruk yang berlaku, jikalau kita taat, kita elok cara menghadapinya, tak ada rugi. Maka dari awal, kita tak takut rugi. Orang macam ini, kalau dia betul-betul perform, bahasa mudah dia tak takut miskin. Orang yang tak takut miskin inilah yang akan, orang kata kekayaan dalam hatinya, luarannya, berlipat kali ganda. Sebab dia tak takut miskin. Dia buat satu bukan sebab takut miskin. Sebab apa takut miskin? Sebab rugi, untung semuanya. Tak ada kerugian. Kerana apa? Kerana kita berurusan dengan Allah. Tak rugi. Tolong orang tak terima kasih, tak rugi. Kita tolong orang kenakan kita balik, orang teranaya, doa makbul. Jadi segala angle Allah cover belaka. Tinggal lagi kita yang tidak dengan Allah. Tu je lah. Kalau kita dengan Allah, ini cerita kalau kita bawa jalan menuju Allah ni. Maka tiada kerugian, tiada mudarat, tiada kerugian dan tiada penganiayaan, tiada kezaliman terhadap hamba-hambanya. Apa maksud tiada kezaliman? Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam AS. Apa maksud apa? Zalim ni mana Allah Maha Pengampun. Sehingga kan Allah meletakkan sifatnya Maha Pengampun jemaah sekalian. Maka kita salah, kita berdosa, kita cepat-cepat kembali kepada Allah, mohon keampunan. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya yang meminta ampun daripadanya. Walaupun dosa setinggi langit, dengan satu keampunan hilang semuanya. Apatah lagi kalau di hari wukuf Arafah, lagi doa dosa dengan manusia pun diampunkan semuanya. Bersih. Itu Allah Maha Pengampun. Jadi tak ada siapa pun yang dizalimi dalam hidup ini. Dan yang terakhir, tiada, atau bahasanya di sini bukan tiada. Di sini boleh juga tiada. Tiada terhalang permintaan. Tiada yang terhalang. Tiada terhalang permintaan. Tiada yang terhalang permintaan. Ataupun tiada halangan di dalam permintaan. Okey, ini lebih tepat. Tiada penghalang ataupun tiada halangan di dalam permintaan. Menarik ni. Seronok tak kalau anak kita masuk kedai Toys R Us? Tahu Toys R Us? Macam suka dia bunyi tadi.
Itu ayah saya dulu kan, dekat sebuah Amprit kan, Tazra besar tu. Pergi situ ada kawan ayah kat situ. Jadi masuk-masuk tu, dia bukan beli apa saja, main apa saja. Main apa saja pun dah seronok dah. Dia ada boleh test. Kalau ambil lah apa saja. Agak-agak nak kita macam mana? Agak-agak ni lah. Ambil. Kita buat isteri kita lah. Kita buat isteri kita, pergi beli baju ke, atau masuk ke dalam, belilah apa saja. Apa je bang? Betul ni? Apa je? Tak ada halangan. Tak ada. Dia punya senyum tak tahu sampai mana. Agak bukan sampai telinga dah, sambung balik ke belakang senyum. Tiba-tiba dengan Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah, tak ada halangan. Muncul di muka. Apa ni? Tahulah Allah tak kabulkan. Nampak sangka buruk dengan Allah. Dengan Allah tak ada halangan. Kan tadi, dengan tanpa halangan, yang terhalang kita. Risau kita, dosa kita lah. Dengan Allah tak ada tanpa halangan. Dosa, minta ampun, sebab tu istighfar dulu. Dah minta ampun Ustaz, tak yakin pula. Dosa balik. Dosa tak yakin. Tapi dengan Allah tak ada halangan. Jadi bila meminta, jangan bersangka-sangka. Bila meminta, yakinlah dengan dia. Doalah dengan yakin. Jadi itu 4 perbahasan ni, kita akan sambung 4 ni pada perjumpaan akan datang. Wallahu alam, itu saja perjumpaan kita insya-Allah. Nanti soalan tu boleh kumpulkan nanti. Tiada halangan di dalam permintaan. Bolehkah kita rumuskan ni elemen yang patut ada dalam munajat? Boleh? Semua. Memang ini kesimpulan dalam perbahasan kita. Dalam perbahasan perjalanan kita mengenal Allah. Kita cuba rumuskan daripada ni dan dalam munajat kita. Ataupun dalam munajat tak ada halangan. Memang kita bila meminta dengan Allah mesti bermula dengan yakin tanpa ada halangan. Tak boleh meminta tu dah mula risau, kabul ke tidak? Tak. Sebab syarat doa diterima itu adalah pertama kena yakin. Jadi tiada mudarat, tiada kerugian, tiada kezaliman, tiada halangan di dalam permintaan hamba-hambanya. Tiada kemudaratan atas segala apa yang dijadikannya, tiada kerugian pada segala perbuatan hamba-hambanya, tiada kezaliman di atas segala apa yang dimohon ampun oleh hamba-hamba. Tak ada kezaliman. Allah tidak menzalimi kita. Nah, ini kita akan nampak nanti perbahasannya, kita akan simpulkan nanti insya-Allah. Wallahu alam. Kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada semua jemaah yang hadir pada hari ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami dan urusan dunia akhirat kami ya Allah, permudahkan ya Allah
segala urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. Nas'aluka ya Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan pada umat Islam seluruh dunia ya Allah, khususan fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah, khususan fi Malaysia ya Allah, juga sekali balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan ya Allah, dan juga negara-negara Islam yang lainnya ya Allah, di mana juga kami berada ya Allah. Nas'aluka ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم dan minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya sudah pengajian kita pada hari yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah istiqamahkan kita untuk terus berada dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amsalihas wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar. Istimak boleh jamu